Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan ladap co-curriculum sesi seterusnya ialah untuk SKPMG 2 ya, bahagian co-curriculum. Iaitu sebelum ni apakah dia SKPMG itu? Ia merupakan satu panduan membantu pihak sekolah melaksanakan tugas mereka untuk merancang, melaksanakan, menyemak, memantau dan membuat penambahbaikan kepada kaedah dan langkah-langkah pengoperasian sekolah sepanjang tahun. Proses penambahbaikan yang berterusan akan dapat meningkatkan kualiti kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, co-curriculum dan hal ehwal murid secara lebih berkesan, seterusnya memberi impak kepada kemejadian murid sebagaimana yang diharapkan oleh KPM. Yang ini punca kuasa ya, punca kuasa terhadap pelaksanaan SKPMG 2 ya, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang ke-2 ya. Ini berkaitan dengan aspek yang ini ialah 3.2 iaitu pengurusan co-curriculum, 3.22 pengurusan kelab dan persatuan, aspek 3.2.3 pengurusan badan beruniform, aspek 3.2.4 pengurusan sukan dan permainan. Baik, boleh diamati slideshow yang memaparkan maklumat ini ya. Yang ini ialah ahli jawatan kuasa SKPM sekolah. Perincian tugas bagi jawatan kuasa SKPM sekolah. Pilih dan lantik pasukan pelaksana standard. Ini senarai aspektum bagi pengurusan co-curriculum. Penilaian SKPMG 2. Yang kedua, penilaian tahap tindakan dan kualiti. Yang ketiga, penilaian tahap tindakan. Yang dimaksudkan, apakah yang dimaksudkan merancang latihan peningkatan kemahiran, iaitu mengikut keperluan dan kesesuaian secara menyeluruh meliputi kelab persatuan, badan beruniform dan sukan permainan secara berterusan, berjadual sepanjang tahun secara kreatif dan inovatif. Tahap tindakan pula melaksanakan latihan peningkatan kemahiran. Baik tahap kualitinya mengikut keperluan dan kesesuaian secara menyeluruh meliputi kelab persatuan, badan uniform dan sukan permainan secara berterusan berjadual sepanjang tahun secara kreatif dan inovatif. Dan tahap tindakan seterusnya merancang program pemantapan, iaitu mengikut keperluan kesesuaian secara menyeluruh meliputi kelab dan persatuan, badan uniform dan sukan permainan secara berterusan berjadual sepanjang tahun secara kreatif dan inovatif. Jadi mengurus program kecemerlangan co-curriculum ya, iaitu dari segi melaksanakan program pemantapan juga sama ya, mengikut keperluan kesesuaian dia secara menyeluruh meliputi kelab dan persatuan, badan beruniform secara berterusan dan secara kreatif inovatif ya. Baik, seterusnya dalam mengurus program kecemerlangan co-curriculum, pertama merancang latihan peningkatan kemahiran mengikut keperluan kesesuaian secara menyeluruh meliputi kelab persatuan, badan beruniform dan sukan permainan secara berterusan, berjadual sepanjang tahun secara kreatif dan inovatif. Kemudian dari segi tahap tindakannya yang keduanya ialah melaksanakan latihan peningkatan. Jadi mengikut keperluan secara menyeluruh meliputi kelab dan persatuan secara berterusan. Dan tahap tindakan seterusnya mengurus program kecemerlangan co-curriculum dengan merancang program pemantapan
Program pemantapan ini secara menyeluruh meliputi kelab dan persatuan secara persatuan badan uniform dan sukan permainan dan secara berterusan berjadual sepanjang tahun. Masuk dalam takwim lah. Baik, tahap tindakan dalam menguruskan program kecemerlangan, merancang latihan peningkatan kemahiran, melaksanakan latihan peningkatan kemahiran, kemudian merancang program pemantapan, melakukan program pemantapan. Ya, itu ya. Juga dilaksanakan sebagai tahap kualitinya mengikut keperluan dan kesesuaian secara menyeluruh meliputi keadaan persatuan, badan uniform dan sukan permainan secara berterusan berjadual sepanjang tahun dan secara kreatif. Ya. Kemudian formulanya, rancang latihan ni 1, rubrik 4, melaksanakan latihan peningkatan kemahiran 1, contohnya lah 3. Kalau merancang program 1 ada, tahap 5 maksudnya 2 saja. Melaksanakan program pemantapan 0, 0 mungkin tidak. Jadi bilangannya ialah 3, 9. Jadi berapa? 60.94 lah. Begitu. Ya, baik. Seterusnya, ada kalanya kita tidak dapat nak melaksanakan semua perancangan, tapi mungkin tahun ini kita boleh buat tukar mengikut kreativiti, ya, sebab memang suasana COVID sekarang tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan, ya. Kemudian apakah bentuk penulisan eviden pelaksanaan? Pertama, mestilah minit mesyuarat guru menyebut perkara-perkara tentang perancangan tadi, ya, disebutkan tentang pelaksanaan, pemantauan dan juga penambahbaikan. Ya, dalam minit mesyuarat pengurusan disebut senarai jawatan kuasa kerja hala 7 tahun 2019, data pencapaian murid bidang kurikulum, data jawatan murid bidang kurikulum, analisis data maklumat hal ehwal murid, ya, mesyuarat jawatan kuasa kerja hala 7, dokumen hala 7 sekolah, edaran kepada guru-guru bahan bercetak, bahan soft copy melalui email, paparan di papan kenyataan sekolah di bilik guru, bilik gerakan dan laluan utama. Itu evidence contoh penulisan. Ya, baik, saya lihat pengurusan kurikulum senarai yang kedua. Yang pertama tadi ketetapan pelaksanaan tu. 3.2.1 pelaksanaan kurikulum adakah diurus dengan secara sistematik berapa Januari hingga Mac tadi berapa? Ya, kemudian pengurusan kelab dan persatuan diurus secara sistematik dan terancang bagi berapa? Ya, setakat ni kita dah buat berapa setakat Januari dengan Mac je. Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang. Dan sukan dan permainan diurus secara sistematik dan terancang. Jadi program kecemerlangan kurikulum diurus secara profesional dan terancang. Jadi adakah berapa aktiviti sukan dan semua diurus secara profesional dan terancang. Pentaksiran kurikulum dilaksanakan secara sistematik. Mula kita lihat, ya, masih ada masa lagi untuk kita melaksanakan. Seterusnya bagi standard 5 kemenjadian murid, iaitu kemenjadian murid dalam kurikulum, grade perwakilan sekolah dalam kelab dan persatuan, grade perwakilan sekolah dalam badan beruniform, grade perwakilan sekolah dalam sukan dan permainan, grade perwakilan sekolah keseluruhan dalam kurikulum. Ini yang akhir sekali lah. Kita boleh buat nanti kita dapat sasaran untuk SKPMG. Ya, jadi begitulah. Ya, diharapkan, ya, merancang, melaksana, menyemak, memantau dan membuat penambahbaikan terhadap kepada kaedah langkah-langkah pengoperasian dan sekolah dan untuk sepanjang tahun, ya. Baik, inilah tadi aspek yang ditetapkan, aspek yang kriteria kritikal. Ya, kriteria kritikal ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum. Ya, baik, seterusnya membuat ketetapan, ya, mendokumenkan ketetapan, menyebarluaskan ketetapan, menyebab semula ketetapan. Ya, tindakan seluruh menyeluruh meliputi semua perkara pendaftaran, penubuhan keahlian, hari dan masa perjumpaan serta penghargaan semua guru. Mengikut keperluan kesesuaian sekolah dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa dan secara jelas dan spesifik, ya. Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 3. Ini yang tadilah, pada mana 3 kalau 3 tu tadi. Kemudian jadual pengiraan skor untuk membuat ketetapan, ya. Apa yang evidennya, minit mesyuarat kurikulum bilangan 1, buku pengurusan dan takwim, surat maklumat bilangan 1 dan juga tarikh, ya, papan kenyataan kurikulum 2020 itu juga merupakan eviden, ya. Baik, ini ialah kita boleh baca standard quality tools tu. Baik, yang ini ialah tahap tindakan yang mengurus kelab dan persatuan, merancang aktiviti berteraskan ilmu dan sebagainya, ya.
Jadi apakah evidennya? Buku perancangan dan takwim, analisis SWOT 2020, perancangan strategi induk 2017, contoh kita ni 20 hingga 2023, ya, mesyuarat kurikulum 1 bertarikh ya. Baik, ini contoh yang lain, buku pengurusan takwim, contoh penulisan eviden dan sebagainya, ya, pengurusan kurikulum. Jadi, begitu juga telah dalam aspek-aspek pun ada pengurusan sukan permainan, kelab dan persatuan, juga tindakannya sama. Apakah evidennya? Buku pengurusan dan takwim, buku pemantauan program kurikulum, ya, analisis data kurikulum. 2020 perlu ada, ya. Jadi penubuhan sukan dan permainan, langkah am yang perlu dilakukan bagi menubuh sukan dan permainan tiada badan induk, contohnya perundingan antara guru besar dengan guru yang terlibat, memaklumkan pejabat pendidikan daerah. Contohnya kalau kita nak tubuhkan kelab doktor muda, ya, menyediakan draft perlembagaan dan undang-undang, menyediakan borang keahlian dan pengambilan keahlian. Ya, penubuhan sukan dan permainan, ya, penubuhan sukan dan permainan. Tiada badan induk, ditubuhkan di peringkat sekolah sahaja, ada badan induk yang membuat penyarasan. Ya. Kemudian yang ada mempunyai badan induk pula, penyarasan dibuat di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Ini untuk penubuhan sukan, ya. Seterusnya, begitu jugalah pengurusan program kecemerlangan kurikulum. Apakah evidennya? Minit mesyuarat, buku pengurusan dan takwim, surat maklumat sekolah bilangan 1, contohnya papan kenyataan kokoh, buku laporan aktiviti, jadual latihan pasukan sekolah, kertas kerja program perkhemahan, contohnya salinan sijil penyertaan dan pencapaian. Ya. Baik, aspek kritikal yang seterusnya, pengurusan program kecemerlangan kurikulum. Bagaimana? Iaitu untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid. Ya, diuruskan secara profesional dan terancang. Ya, merancang latihan kemahiran, melaksanakan latihan kemahiran, melaksanakan program pemantapan, merancang program pemantapan, melaksanakan program pemantapan. Ya, jadi tahap kualitinya mengikut keperluan secara menyeluruh, meliputi sekurang-kurangnya 1 unit bagi setiap kelab persatuan secara berterusan berjadual sepanjang tahun dan secara kreatif. Apakah evidennya? Eviden pelaksanaannya, minit mesyuarat disebut, buku pengurusan takwim ada dinyatakan, surat maklumat sekolah bilangan surat maklumat, papan kenyataan, ya, ada memaparkan, buku laporan aktiviti kelab dan persatuan, jadual latihan pasukan sekolah, contohnya kertas kerja, salinan sijil penyertaan dan pencapaian. Ya, seterusnya kita lihat lagi atau bentuk evidennya lah. Ya, evidennya. Kemudian aspek 3.2, pengurusan sukan untuk semua. Ya, bersukan amalan yang cergas, okey, serta berdaya saing dalam kalangan murid. Diurus secara profesional dan terancang, merancang dan melaksanakan aktiviti sukan untuk semua yang merangkumi kejohanan merentah desa, tahunan olahraga, sekolah dan pertandingan sukan. Ya, permainan dengan mematuhi ketetapan kurikulum mengikut keperluan secara kreatif, inovatif dan menyeluruh. Baik, apa dia tindakannya? Merancang kejohanan, merancang sukantara, merancang dulu, ya, kejohanan sukan tahunan sekolah, merancang pertandingan, melaksanakan kejohanan merentah desa, melaksanakan sukantara, melaksanakan kejohanan dan melaksanakan. Itu dia merancang dan melaksanakan. Apakah evidennya? Itu disebut dalam mesyuarat, buku pengurusan, surat maklumat sekolah, papan kenyataan, jadual latihan rumah sukan, jadual sukantara, kertas kerja, jadual latihan pasukan sekolah, salinan sijil. Ya, jadi maksudnya dalam mesyuarat yang pertama tu banyak perlu disebut yang meliputi semua aspek ini. Ya, baik. Ya, seterusnya ini yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran kurikulum PJSK lah. Ya, okey. Itu contoh-contoh yang lain dalam aspek lain. Ini pengurusan kurikulum tadi. Ya, perancangannya apa, itu sekali imbas sajalah. Ya, jadi lihat laju tahap tindakan, baca tindakan yang pertama, beri skor, lihat laju tahap kualiti, baca tindakan yang pertama, lihat yang terakhir. Memberi skor berdasarkan bilangan tahap kualiti yang dilaksanakan, lihat laju tahap tindakan, baca, beri skor, lihat laju tahap kualiti, baca tahap kualiti hingga akhir dan memberi skor. Itulah, ya, ketetapan tu, ya.
Jadi ayat pertama berbagi skor, mendokumentasikan, letakkan kat situ, menyebarluaskan ketetapan mengikut keperluan kesesuaian. Okey, itulah contohnya ya. Bagi melihat membuat penskoran ya. Membuat ketetapan, mendokumentkan ketetapan, menyebarluaskan ketetapan, minit mesyuarat, dokumen penerimaan minit. Ya, kena ada dokumen penerimaan minit ni ya. Baik, menyemak semula ketetapan, lalu dialog prestasi, ko-kurikulum, minit mesyuarat, ko-kurikulum bilangan 2, membuat tindakan susulan, penambahbaikan, minit mesyuarat, laporan postmortem, intervensi, pelaporan GPS dan PAJSK. Ya, membuat ketetapan ya, secara jelas dan spesifik. Okey. Apakah maksudnya secara jelas dan spesifik dalam mesyuarat dan dinyatakan ada mesyuarat dalam perbincangan, ya, ada taklimat khasnya, ya, walau dalam apa bentuk ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Boleh baca ataupun boleh selusuri lagi hemat isi kandungannya, dan apa tindakan yang perlu kita lakukan ialah kita melihat dalam kerja buat kita, kita semak semula apakah evidence tadi tu ada. Sebab itulah dikatakan tadi pengukuran tahap kerja buat kita dan boleh jadikan panduan dalam membuat perancangan, panduan dalam pelaksanaan, panduan dalam kita buat penambahbaikan dalam segala urusan, sama ada dalam pengurusan kurikulum dan sebagainya. Sekian, terima kasih.